10 orang. Tadi masuk jadi 11 orang yang belum masuk ke kelas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid tahun 3 SJKC Batam Ulu. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Selamat pagi Cikgu Hafiz. Pagi saya. Kita buka setiap PowerPoint. Okey, sementara kita nak tunggu PowerPoint, ada 2-3 orang murid yang masuk tu. Okey, semua berdiri. Berdiri tegak. Okey, tangan masukkan tangan. Tolak ke depan. Ikut cikgu. Berdiri, tangan tolak ke depan. Berdiri semua. Cuba berdiri ni. Berdiri, tolak ke depan, tolak ke atas. Tarik ni. Tarik. Belakang pula, tolak belakang. Tolak belakang. Okay, diri tegak-tegak. Tangan macam ni. Pusingkan tangan. Pusing tangan. Buat exercise sikit. Mengantuk semua ni. Buat exercise sikit. Baru badan segar. Okey. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, jangan mengantuk. Okey, 2 hari cuti kan. Semua nak ngantuk. Bangun lambat kan. Okey, jadi kalau ada kelas, kena bangun awal. Sedia awal. Okey. Mana cikgu punya PowerPoint dah keluar belum? Dah keluar. Sekejap. Okey, siapa yang belum tutup mikrofon, dia tutup dulu. Buka kamera sahaja dulu. Kamera saja buka. Baik. Siapa yang baru masuk tadi, cikgu dah pesan, sila sediakan buku teks, buku bina ayat, alat tulis. Okey. Semua ramai dah masuk. Cinta dah masuk, Cinta. Cinta dah masuk tak? Belum. Nurin dah masuk. Rafia dah masuk, Syavin dah masuk. Cinta Adam ada masuk tak? Cinta dengan Adam belum Cinta dengan Adam belum masuk. 21, 22, 19. Okey. Baik. Tema 6, tema yang sama. Sayangi bumi, unit 17, indah dan damai. Pagi-pagi ni, kalau kamu tengok dekat luar, cuaca pun baik. Malam tadi dah hujan kan sikit. Ada sempat hujan. Jadi pagi ni dia agak sejuk je. Jadi kalau kamu nak mulakan kelas, kamu bangun awal, mandi awal. Kalau dapat sarapan awal. Lepas tu sebelum nak mulakan kelas, sediakan buku, letak kat depan. Jadi tunggu kawan tu, kamu duduk kat luar, ambil nafas. Duduk kat pintu rumah tu, ambil nafas. Tengok kawasan sekeliling hijau tu. Tenangkan hati, jangan stres-stres, relax. Okey, faham tak semua? Baik, sekarang ni kita 7.45 pagi, sehingga 9.15 pagi, tapi kita akan buat 1 jam. Setengah jam seterusnya kamu akan siapkan kerja lah Baik, standard pembelajaran 5.1.1. 5.3.2 dalam kurungan 2. Jadi kita akan fokus untuk membina ayat majmuk. Membina ayat majmuk menggunakan frasa dan gambar yang diberi. Ni membina sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk mengikut konteks. Dalam tu ada gambar, muka surat 108, halaman 108. Buku teks awak bertajuk Hutan Simpan Kota Damansara. Cikgu ulang sedikit pada hari Jumaat punya kelas. Kita tak ada Google Meet, tapi cikgu dah suruh orang baca. Kali ni kamu nak baca sekali lagi. Okey, kalau siapa dah habis baca, sila tekan butang raise hand.
108. Kota Hutan Simpan Kota Damansara. Okey, boleh tutup mikrofon ya. Siapa yang belum tutup mikrofon tu? Fayat. Ibu dah buka. Ya. Dia dah buka. Buka. Siapa baca? Siapa dah baca tekan butang raise hand. Apa ni? Sinali. Okey, dari baca pilih tekan raise hand. Di sini kot. Di sini gunakan email MOE ya, email MOE. Jangan guna email lain. Di sini. Email MOE. Di sini baru masuk kan? Di sini. Ya, cikgu. Gunakan email MOE email. Minta abang awak ajar di Junrei. Okay, Zafi baca, sila tekan raise hand. Okay, 4 orang, Nurin, Fayat, Fahim dan Loyushen. Siapa yang nak dibaca boleh tekan raise hand. Tujuh orang baru raise hand. Yang lain raise hand cepat. Tekan butang tangan. Tekan butang yang ada tangan tu. Okey, ramai. Okey, 11. Okey. Baik. Nanti cikgu anggap kamu dah boleh baca. Baik, sekarang ni kita lihat dekat sini. Lihat dekat handphone masing-masing. Maksud hutan simpan. Cikgu dah terangkan minggu lepas. Hutan simpan ialah kawasan yang mengandungi atau yang ada banyak haiwan liar dan tumbuhan. Tumbuhan tu tumbuhan liar yang tidak boleh diterokai. Tumbuhan haiwan ni tak boleh nak tangkap. Tumbuhan tak boleh nak potong, nak tebang, nak patahkan suka-suka hati. Dia mesti nak masuk kawasan hutan simpan tu pun nak kena minta kebenaran daripada pihak berwajib, pihak berkuasa. Contohnya Jabatan Perhutanan, polis ke apa ke kan, yang berkaitan lah. Okey, jadi kena minta kebenaran. Itu maksud hutan simpan. Kita tak boleh suka-suka masuk, suka-suka pergi sana pergi sini tak boleh. Sebab hutan itu dijaga dengan baik.
Baik. Sekarang kita lihat dekat pada perenggan yang pertama atas sekali. Tajuk ni ialah hutan simpan Kota Damansara. Cikgu nak kamu baca bermula daripada Danish. Baca Danish. Tajuk dia hutan simpan. Danish baca hutan simpan. Hutan simpan kota Damansara. Okey. Dasimi dan keluarganya baca. Ini Dasimi dan keluarganya. Denis, mana awak ni? Terus baca Denis. Dasimi dan keluarganya Denis. Denis ni. Okey, teruskan oleh siapa? Selepas Denis siapa? Derek. Baca Derek. Kasimi dan keluarganya. Derek, baca Derek. Derek baca Rasimi dan keluarganya. Derek baca Derek. Siapa yang buka mikrofon tu? Derek baca buku teks 108. 108. 108 baca atas sekali. Rasimi dan keluarganya atas sekali. Rasimi dan keluarganya berkunjung ke hutan. Bukan hutan. Hutan simpan kota Damansara. Okey, baca Jini Lim baca. Jini Lim baca. Mereka ke sana. Buka kamera ya. Mereka Bila baca semua kena tengok buku teks. Mereka ke sana. Okey, tak apalah. Isyairin, baca Isyairin. Mereka ke sana. Mereka ke sana kerana mahu beriadah. Okey, sambung Jayden. Tasimi sekeluarga. Rasimi sekeluarga. Baca Jayden. Rasimi ke sekeluarga. Rasimi sekeluarga berjalan di Denai yang disediakan. Okey, terima kasih. Teruskan Kevin Bang. Mereka berjalan sambil menikmati pemandangan. alam semula jadi yang indah. Okey, terima kasih. Kuminja, baca Kuminja. Mereka Kuminja. Okey, tak apa. Lu Yuchen, baca Lu Yuchen. Ya, cikgu. Mereka berasa amat kagum.
Okey, terima kasih. Okey, Hakimi. Hakimi. Hakimi dengar apa cikgu tak Hakimi? Hakimi. Hakimi kejap hilang kejap ada ni. Hakimi kat mana? Oh, Hakimi. Cikgu nak suruh dia bina ayat ni. Hakimi mana? Tengah. Hakimi, okey. Hakimi nampak tak perkataan di bawah sekali cing? Informasi bahasa. Apa? Okey, baca Hakimi. Apa maksud deny? Denai ialah jalan kecil di hutan atau di taman Rekreasi. rekreasi. Ha. Okey, deny. Deny itu maksudnya taman. Jalan kecil maksudnya dia ada jalan. Atau tak? Hakimi, awak buka TV ke? Hakimi? Awak buka TV ke? Awak buka TV ke? Okey. Okey, Hakimi. Hakimi? Cikgu? Boleh tak tolong cikgu untuk bina ayat menggunakan perkataan, apa perkataan tu? Perkataan yang di bawah tu, yang pertama tu apa tulis? Kamu nampak gambar tu, gambar apa tu? Gambar yang warna biru tu. Sambil berkicau. Siapa yang terbang tu? Apa yang terbang tu? Burung. Burung. Okey, buat ayat lengkap kali ni. Burung. Satu burung ke dua burung? Satu burung ke dua burung? Dua. Okey, burung apa? Kalau dua, sebut apa? Burung. Burung. Burung itu terbang di awan sambil berkicau. Terbang di awan sambil berkicau. Macam mana Fahim? Macam mana? Terima kasih Hakimi. Fahim, macam mana burung berkicau Fahim? Fahim tahu tak macam mana burung berkicau? Fahim. Tak. Tak tahu. Burung macam mana bunyi burung? Kalau burung yang kamu tahu, macam mana bunyi burung? Bunyi dia. Kalau minggu lepas, kita tahu perkataan berdengkang. Berdengkang untuk katak. Ong, kerek. Tu katak tu berdengkang. Jadi kalau burung, kalau ayam berkokok, kok kan. Okey, burung bunyi dia macam mana? Fahim? Macam mana bunyi burung? Fahim? Tahu tak? Cip. Tahu. Cip tu macam bunyi apa tu? Anak ayam je cip. Bolehlah berkicau. Okey, tak kisahlah burung ni ada banyak bunyi, ada banyak bunyi, ada yang cip, ada yang bunyi lain kan. Jadi yang penting kamu tahulah burung tu berkicau maksudnya dia mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara mengikut jenis burung yang tersendirilah. Okey, baik. Ayat yang kedua. Siapa nak buat bina ayat yang kedua ni? Rasimi dan keluarganya nampak apa tu? Dia ada perkataan gembira kerana melihat kehidupan liar. Siapa nak bina ayat ni? Putri, Nurin boleh Nurin? Nurin, Hasha, Bakrisha. Oh, Nurin pun ada masalah. Bunyi dia bising sikit. Okey, orang lain. Putri boleh Putri? Putri boleh tak bina ayat? Perkataan gembira kerana melihat kehidupan liar. Dalam gambar ni, ada nampak Rasimi tengah melihat burung berkicau di tepi pokok, di atas pokok. Putri, boleh tak Putri? Boleh? Boleh tak? Siapa yang gembira tu?
Boleh Putri? Tak dengar suara Putri. Okey, tak lepas bagi orang lain lah Putri Tak dengar suara Putri, tak keluar. Okey, Fayad. Boleh Fayad? Fayad. Siapa yang gembira tu Fayad? Fayad. Fayad pun tak keluar suara. Fayad, siapa yang gembira tu? Cepat bina ayat. Tengok buku teks Fayad. Gambar yang kedua tu. Siapa yang gembira tu? Fayad. Siapa yang gembira tu Fayad? Rasimi. Lagi? Apa ayat dia? Gembira kerana melihat kehidupan liar. Tak tambah perkataan lain ke? Kerana dah apa dah? Pandang cikgu. Dah apa dah? Dah apa? Dapat melihat Kehidupan liar. Dia bukan kehidupan, hidupan. Dia nampak banyak ke sikit? Kalau masuk hutan nampak apa? Apa? Tidak hang dah. Okey, banyak kehidupan. Lasimi berasa, tambah sikit perkataan. Berasa gembira kerana dapat melihat banyak kehidupan liar. Okey, terima kasih. Baik. Safion, apakah kata hubung dalam ayat yang pertama? Safion baca ayat yang pertama, Safion. Baca. Burung. Safion buka mikrofon. Burung-burung itu terbang di awan sambil berkicau. Okey, terima kasih. Apa kata hubung? Kata hubung. Dalam ayat majmu' mesti ada kata hubung. Ingat lagi tak apa kata hubung dalam ayat ni? Satu perkataan. Apa kata hubung dia? Boleh Safion? Apa kata hubung? Boleh tak? Siapa tahu tak apa kata hubung? Okey, tak apalah. Okey, baik. Siapa tadi yang angkat tangan tadi tu? Sambil. Siapa yang jawab tu? Sambil. Oh, Wan Yang Cheng. Terima kasih Wan Yang Cheng. Sambil. Sambil ini ialah kata hubung. Kena ingat. Jangan lupa. Sebelum ni kita dah belajar ayat majmu'. Kita ada kata hubung. Ayat majmu' ialah dua ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung. Kenapa cikgu ayat majmu' tu menggunakan kata hubung? Kenapa dua ayat? Mana ada dua ayat cikgu? Kan satu ni sebab dia dah gabungkan. Dia dah gabungkan. Okey. Ya. Tutup mikrofon. Nanti kamu tercakap. Nanti sekarang kamu tak ni je. Okey, maksud cikgu dekat sini dia ada dua ayat. Okey, dengar semua dengar. Cikgu terangkan sekali lagi. Walaupun sebenarnya kamu dah belajar, mungkin ada yang dah lupa. Tak apa, cikgu terangkan sekali lagi. Dengar ya sekejap. Cikgu nak kecilkan ni sebenarnya. Tapi dia tak mahu kecil. Okey, tunggu sikit. Baik, dekat sini dia ada dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal. Kan tu tadi ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung. Baik, ayat yang pertama, burung itu terbang.
Ayat yang kedua, burung itu berkicau. Ini maksud ayat tunggal. Ayat tunggal tak ada kata hubung. Dalam ayat burung-burung itu terbang, tak ada kata hubung. Yang kedua, burung-burung itu berkicau juga tiada kata hubung. Jadi kita tambahkan perkataan kata hubung sambil, dia akan jadi yang atas ni. Burung-burung itu terbang di awan sambil berkicau. Ada dua ayat tunggal yang digabungkan dengan kata hubung sambil. Sebab apa sambil? Sebab dia buat dua pekerjaan. Dia buat dua aktiviti. Burung ini buat dua aktiviti. Apa dua aktiviti itu? Satu terbang, satu berkicau. Terbang di atas awan. Di awan, cikgu tinggal awan. Awan. Yang kedua, berkicau. Suara dia keluar cip 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 ke ataupun apalah bunyi burung sekalipun, okey, dia mengeluarkan suara. Ada setengah burung tu dia bunyi-bunyi mungkin menarik, ada setengah burung tu bunyi mungkin menyeramkan. Tak ada salah. Jadi burung tu berkicau, dia keluarkan suara. Sebab dia dah ramai-ramai kan, dia dah banyak-banyak, dia sangat seronok ke kita pun tak tahu. Jadi ada dua aktiviti. Yang pertama terbang, yang kedua berkicau, buat dalam masa yang sama. Kata hubung yang paling sesuai ialah sambil. Okey? Jelas? Jelas tak semua? Jadi kejap cikgu lupa sebenarnya nak tunjukkan apa dia punya definisi. Definisi tu sebenarnya dah banyak kali dah kamu belajar. Tapi cikgu nak tunjuk sekejap. Nak tunjuk sekali lagi. Walaupun dah banyak kali cikgu terangkan, tapi mungkin lupa. Cikgu nak keluarkan dia punya tu tapi tak keluar. Sekejap. Keluar dah. Dia dekat bawah sekali tu ada bijak bahasa. Okey, tengok sini. Kita baca sekali lagi. Tengok betul-betul. Cikgu besarkan sikit. Cikgu besarkan sikit. Maksud ayat majmuk. Yang mana ni? Ayat majmuk ialah binaan ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih sehingga menjadikan ayat baharu. Ayat baharu tu apa? Ayat majmuk. Apa kata hubung yang digunakan? Kerana. Okey, kerana. Ingat sampai bila-bila ayat tunggal. Cikgu ringkaskan tadi tu. Cikgu ringkaskan dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Itu senang je ingat. Dua ayat tunggal digabungkan, dicantumkan, dikawinkan menggunakan ayat kata hubung. Menggunakan kata hubung. Menjadi ayat majmuk. Sekali. Okey, baik. Yang terakhir. Tasik dan pokok. Siapa nak bina ayat majmuk? Menggunakan kata hubung dan. Menggunakan kata hubung dan. Siapa nak bina ayat? Ayat yang terakhir ni cepat. Tadi Fahim, Nurul Huda, Putri, Fayat, Safion. Okey, Syabin. Okey, Syabin tolong cikgu bina ayat pasal Syabin, tasik dan pokok. Syabin boleh tambahkan perkataan lain, Syabin. Silakan Syabin. Gambar yang ketiga tu ada gambar pokok, ada gambar tasik. Apa yang kamu boleh bina ayat? Ada ayat dua perkataan tu, kita nak bina ayat majmuk. Apa ayat majmuk yang sesuai? Boleh tak Syabin? Boleh. Okey, silakan Syabin cuba. Salah tak apa. Cikgu tak marah. Salah belajar tak apa. Silakan Syabin. Alamak Syabin, cikgu tak dengar lah Syabin. Syabin punya internet tak kuat sangat ya. Sekali lagi Syabin, sekali lagi. Tak apa, cakap je. Cikgu tak dengar, cikgu dengar pip. Cikgu dengar macam tu je. Okey, cuba Syabin tulis dekat chat Syabin. Dekat message tu ada ruang message tu, in call message. Cuba Syabin tulis.
Cuba Syahwin tulis. Cuba Syahwin tulis dekat chat tu, dekat message. Cikgu tak dengar suara Syahwin langsung. Cuba Syahwin tulis dekat message tu. Ayat-ayat majmuk tu. Nampak tak? Syahwin guna laptop dia, guna handphone. Laptop, cari dekat message. Dekat tepi tu ada message. Cuba Syahwin message. Tulis message dekat situ. Cuba. Cikgu tak dengar suara awak. Cikgu dengar macam bunyi ni tak jelas langsung. Perkataan tu cikgu tak dengar. Cikgu dengar gitu je. Syahwin? Dia mungkin internet dia tak berapa kuat. Tapi dia nak masuk kelas. Okey. Internet tak kuat. Tak apalah. Cikgu minta orang lain. Siapa yang nak cuba? Ada siapa nak cuba bina ayat tak? Boleh raise hand. Ada siapa nak cuba bina ayat? Boleh raise hand. Tahun 3. Ada siapa nak bina ayat? Boleh raise hand. Wan Yan Cheng nak cuba tak Wan Yan Cheng? Wan Yan Cheng nak cuba tak bina ayat? Pun senyap. Wei Eugene nak cuba tak bina ayat? Wan Yan Cheng nak bina ayat tak? Tasik dan pokok. Saya nampak Saya nampak. tasik pokok. Siapa yang nampak dalam ayat ni? Rasimi. Rasimi. Nampak Nampak. Okey, tak apa. Nampak. Tasik. nampak dan pokok. Dan pokok. Di hutan. Di hutan. Okey, bagus. Tak apa, cuba. Walaupun salah ke tak apa, jangan fikir. Nanti cikgu akan betulkan. Okey, Rasimi, dia kata Rasimi nampak tasik dan pokok di hutan. Okey, boleh tak apa. Okay, Rasimi nampak. Okey, dia tak boleh nampak ni. Nampak tasik ternampak. Dia kena tukar sikit. Nampak ni tak berapa dramatis. Melihat. Tasik dan pokok di hutan. Tambahkan itu. Ataupun hutan simpan itu. Lebih nampak lebih cantik sikit ayat tu. Okey, Rasimi melihat tasik dan pokok di hutan simpan itu. Sebab dia beriadah dengan keluarga ya. Nak masuk hutan dengan keluarga, bukan seorang-seorang, bahaya. Okay, baik, jadi kita dah belajar hari ini 3 jenis ayat. Yang pertama tadi, cikgu ulang sekali lagi. Burung-burung itu terbang di awan sambil berkicau. Kata hubung dia ialah sambil. Yang kedua, Rasimi berasa gembira kerana dapat melihat banyak kehidupan liar. Kata hubungnya kerana. Dan yang terakhir, Rasimi melihat tasik dan pokok di hutan simpan. Dia bukan melihat tasik, bukan melihat satu pokok je. Mungkin hutan, dia ada banyak jenis pokok kecil, pokok besar, pokok yang paling besar. Dan pokok yang kita tak pernah nampak pun ada banyak sangat. Okey. Dan kadang-kadang ada bunga hutan yang kita sendiri tak nampak, sangat cantik. Sebab cikgu pun pernah banyak kali lah dulu sama cikgu belajar masuk hutan bersama dengan pencara, masuk hutan untuk aktiviti kelas lah. Cikgu ada ambil pendidikan jasmani dulu kan. Kita ada belajar untuk trekking ataupun meredah, aktiviti meredah hutan. Masuk hutan tapi mengikut cara yang betul lah. Mengikut cara yang betul, bukan maksudnya bukan masuk hutan seorang-seorang, bersama dengan kawan dan orang-orang yang mahir dalam meredah hutan. Hutan ni juga boleh dijadikan sebagai aktiviti riadah. Sebab kita masuk hutan
Bukan macam pergi jogging dekat taman. Dia sangat besar, hutan sangat besar. Kadang-kadang ada sungai, ada bukit, kadang ada gunung yang tinggi. Jadi kita akan penat, berpeluh, kena sediakan makanan dan sebagainya. Okey, dan yang paling penting sekali, kita kena rasa cinta akan alam sekitar. Hutan tu kita kena rasa cinta. Sebab apa? Ada orang dia suka masuk hutan, tapi dia juga suka merosakkan hutan. Apa yang dia rosak? Dia standbykan parang, dia masuk je hutan dia. Dia tebang sana, dia cantas pokok ini, dia tak boleh suka-suka macam tu. Sebab dalam biasanya hutan-hutan simpan ataupun hutan-hutan yang biasa-biasa pun, dia mesti ada laluan ataupun denai, laluan-laluan yang disediakan ataupun dia punya jalan lah, orang panggil trekking kan. Dia mesti ada jalan yang telah disediakan, tak besar macam jalan raya. Jalan tu khas untuk siapa-siapa yang suka masuk hutan, masuk kat tempat laluan dia. Lepas tu kita lalu ikut jalan tu je, dan mengikut cara yang betul lah. Kita kena jaga kebersihan hutan, tak boleh suka-suka buang sampah, tak boleh suka-suka kita nak tebang, nak bakar. Kita pun nak bakar pun ada cara-cara dia tertentu. Sebab takut terbakar, hutan habis terbakar hutan. Kalau kita nak camping pun, ada tempat-tempat yang bersesuaian. Nanti kamu dah besar nanti, dah masuk universiti, dah masuk sekolah nanti, sekolah menengah, banyak aktiviti-aktiviti macam ni, dan dia dapat meluaskan minda kita. Sebab kita duduk rumah, duduk kat sekolah ni kan, bukan masa kat luar, duduk kat rumah tu, kat sekolah. Tapi kita akan lihat, wah, besarnya alam ni, besarnya hutan ni. Banyak lagi pokok-pokok yang kita tak pernah nampak. Biasa kita nampak pokok kelapa, pokok durian, pokok-pokok tepi jalan tu. Ni pokok hutan dia besar, sampai kita nak peluk pun tak boleh. Memang sangat cantik. Okay, dan yang paling penting, jaga keselamatan, kebersihan dan jaga diri semasa berada di hutan. Hutan bukan tempat kita kan. Okay, baiklah. Sekarang, tugas murid, bina ayat majmuk berdasarkan frasa dan gambar. Kita dah bina sama-sama tadi, kita dah bincang. Cikgu nak kamu keluarkan buku bina ayat dan tulis sahaja. Macam ni. Tulis macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Kalau tiga, seorang pun tak cakap. Nampak. Jadi tulis macam ni. Tulis macam ni. Okey. Lepas tu gariskan lepas tu gariskan semua ayat dia. Macam ni. Okey, boleh buat sekarang. Boleh buat sekarang. Boleh. Buat sekarang cepat. Okey. Kong Ihang, Siap Ihang, tulis satu, langkah satu. Tulis satu, langkah satu. Cepat, kamu ada lagi 15 minit sebelum kamu nak kena upload dalam Google Classroom. Kalau dah siap, salin. Boleh, right. Cikgu, saya Terus tulis tekaan boleh tak? Terus jawapan. Ikut cikgu cara cikgu buat ni. Awak ikut sahaja cara yang cikgu buat ni. Faham tak ikut? Cikgu, Ya. tadi dia terus buat tadi dalam buku, dia tak ada ikut. Buku mana Dia dia terus guna? buat jawapan. Dia sudah siap buat jawapan. Macam mana dia boleh siap? Tak ikut arahan saya. Tadi cikgu sambil ajar, dia sambil tulis. Oh, kena ikut arahan. Nanti kan cikgu arahan cikgu salah ke apa ke. Okay, tak apalah. Dah buat tak apa. Okey.
Nama, tarikh, kandungan di depan, jangan lupa. Nama, tarikh, kandungan di depan, jangan lupa. Mesti kena tulis. Nanti kamu kena tangguh. Nanti kamu lupa. Nanti kerja makin lama makin banyak. Siapkan terus. Dah siap, terus masuk dalam Google Classroom. Upload ke dalam Google Classroom. Kita tutup record dulu.